Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Talian kami 0326927939. Kita ada Tok Ki di studio dan juga Datuk Syarifuddin Datuk Musa yang juga penerima anugerah terbilang usahawan muda Malaysia Universiti Melaya dan telah dilantik sebagai duta Universiti Melaya yang banyak pengalaman keusahawanannya. Datuk, jatuh bangun perniagaan tu biasa kita dengar tu kan? Ya, biasa. Untuk berjaya tu kepada biasanya apa yang Datuk kongsikan kepada graduan-graduan ni, terutama pelajar-pelajar mungkin yang ingin menceburkan untuk dalam perniagaan? Dan Datuk Syarifuddin juga merupakan pengarah urusan Fact Group, betul kan? Ya, saya. Dan telah dilantik sebagai duta Universiti Melaya. Usahawan pelajar graduan, dia tak ada latihan sebenar daripada mereka yang mentor dia tidak ada, dan mereka terus dilepaskan ke dalam dunia sebenar perniagaan. Itu macam Tok Ki sebut itu. Kalau orang hutan tu pun dekat sepiluk tu dia jaga, dia bagi makan sikit, dia bagi peluang membesar. Kalau dia lepas dalam hutan, dia pun tak dapat nak makan, nak cari pisang pun tak tahu pasal dia tak biasa. Jadi inilah dalam konteks yang sama kita beranggapan peniaga-peniaga kita juga harus melalui proses sanctuary. Maknanya perlindungan ataupun dibantu. Tapi ini kebanyakannya tidak berlaku. Setengah-setengah bank pula pinjam, katakan dia bagi pinjam, bulan ni release duit, bulan ni dah kena bayar. Betul. Sedangkan duit mana nak dapat? Ini maknanya kadang-kadang tidak praktikal. Ini yang kita rasanya amat sukacita lah dapat berkongsi dan mempraktikkan apa yang sebenarnya. Jangan ikut atas paper. Ikut atas paper ni mungkin paper okey kali 5 tahun. 5 tahun untung 5 juta. Okeylah. Tapi dia tak tahu dia punya cabaran itu kan. Dan difahamkan juga ada projek yang Datuk lakukan di UM sekarang ni. Ya, di dalam UM kita ada buat satu food court yang agak besar, boleh muat sehingga 300 tetamu lah. Sekali makan ya? Sekali makan. Jadi kita beri peluang untuk peniaga luar dan student untuk mempraktik cara mana berniaga secara sebenar di luar sana lah. Jadi di sana mereka boleh nikmati dengan yang special mengikut cita rasa student sendiri. Bukan cita rasa orang luar, student. Maknanya dia diberi peluang praktik ya? Ya, beri peluang. Dengan kadar sewa yang minima. Antara 300 ke 500 saja. Murah tu Li. Kena minta Li nak niaga. Saya student kan. Mungkin saya rasa yang apa yang dibuat oleh Datuk ini agak cukup cantik lah. Kerana ia bercerita pasal praktikal. Niaga ni cerita seronok, cerita pasal kaya. Tapi cerita pasal miskin pun orang kena tahu juga. Pasal kalau tak kaya dia jadi miskin terus. Orang Datuk masa berjaya. Ya, masa berjaya tu okey lah. Dia bawa kereta besar, rumah besar. Tapi masalahnya dia tak tahu liku-liku itu. Dan kadang-kadang silap kita juga. Bila kita cerita, kalau kita tengok drama TV ke, kita melambangkan perniagaan itu benda yang cukup menarik kepada student-student dan banyak kita dapat banyak aduan juga tu ya. Student-student ni dia bila ada first kesempatan nak berniaga dia terus berniaga. Terus berniaga dia terus dapat loan katakan 100 ke 200 ribu. Lepas tu disebabkan kesilap tanggapan dia ingat berniaga ni senang, dia terus collapse. First round collapse tu maknanya berat lah tu maknanya. Jadi mungkin kita mengharapkan dengan apa ni adanya kita punya usaha di sini, maknanya membawa practicality daripada belajar bisnes kepada berniaga dan beri satu peluang untuk dibantu. Pasal peniaga-peniaga muda ni kalau tidak dibantu, peluangnya macam penyu yang baru menetas tu, dia tak sempat nak besar tu. Ya, betul. Jadi mungkin itulah antara benda yang boleh kita bincangkan selepas ini juga. Dan nak tanya ke nak berniaga ke, pengalaman yang banyak Datuk Syarifuddin ada. Datuk juga adalah merupakan penerima anugerah terbilang usahawan muda Malaysia atau sekatanya pemata pada tahun lepas tu Ya, saya. Dan Datuk pun muda sangat Ya, betul. Memang nampak muda. Usahawan muda lah. Dan mungkin sebagai duta Universiti Melaya, peranan Datuk sendiri. Dia peranan utama saya dah duta ya. Duta ni bukan dia kosong lah. Dia ada beri tanggungjawab yang agak berat untuk kami melatih student-student secara sebenar ataupun praktikal. Jadi di Universiti Melaya hanya diberi ilmu secara teori, tapi ini adalah satu penyambungan
selepas teori terus ke bahagian praktikal. Ya. Jadi kita tak terus lepas mereka terbuka macam tu saja. Atas paper ni senang kira kali banyak ni dapat duit tapi Ya, belum ya. tentu. Sebenarnya tak semudah itulah sebenarnya. Perlu ada sedikit pengalaman. Sekiranya sekarang kalau student kita lepas itu keluar, mungkin dia tidak mampu kerana penyewaan di luar sana, terutama di kawasan-kawasan bandar, adalah terlalu tinggi. Ya, betul. Sekitar 2,000 hingga 20,000. Masalah modal. Sebenarnya Masalah biasa tu lagi modal tu kadang bukan masalah utama. Masalah utama iaitu kita punya aset sendiri. Tiap-tiap orang tu adalah aset dan ada kemahiran masing-masing. Itu adalah sebenarnya modal. Jadi kalau kita pandai bercakap, itu dah satu punya modal. Banyak budak-budak kita kadang belajar tak cakap tak pandai juga. Ya, betul. Itulah sebenarnya modal pertama lah. Jadi modal tu yang kita pakai untuk kita buat profit. Kalau orang kampung kata dia pandai jual minyak baru boleh menjadi lah, itu inspeksi. Tu ada orang cakap, kalau pandai cakap batu boleh jual tu. Betul. Ada yang buang pun boleh kita buat duit balik. Tapi agaknya itu satu skill yang kena ditajamkan. Dari segi perniagaan, lebih besar orang luar daripada orang kita sendiri. Sebab kita sangat takut. Sebab orang kita makin lama boleh berniaga di pinggir bandar, bukan di dalam bandar. Jadi itu masalah pertama. Jadi saya pun ada pusat-pusat bandar yang kita beri peluang kepada student untuk berniaga di sana. Jadi itu satu perkara yang saya rasa saya akan bergabung dengan student untuk beri peluang untuk berniaga di pusat bandar. Yang mungkin kalau student tak mampu untuk sewa tempat-tempat tu yang terlalu mahal lah selalunya. Di mana tu ada tu? Dan Tukar Abdul Rahman. Ada ya? Akid apa akid? Kita lebih kepada Kain-kain ke? kain dan juga stall. Kita lebih pada target ada, stall. ya? Bagus. Lebih kepada Mana boleh pendengar kalau nak mohon nak cari tempat boleh boleh. Tapi tu kok mahal lah tu. Memang betul. Kalau kata memang kita sewa pun dengan agak mahal, tapi tak terlalu mahal sebab kita target lebih kepada kios. Kita tak masuk dalam kedai. Kalau kedai memang betul kita tak mampu. Agaknya kena buat program yang di BKL lah. InsyaAllah. Pasal saya rasa kalau ada kekuatan seperti syarikat Datuk untuk membuat satu proposal kepada DBKL, ada beberapa benda yang saya rasa, saya yakin boleh dilaksanakan. Betul. Terutama nak membangunkan ekonomi Bumi Putra ni. Kerana biasanya orang kalau dia berniaga dia tak semua sendiri, tapi sudah ada keikhlasan nak berkongsi, maka itu saya rasa ada ruang yang kita pun boleh menjadi bridge, jambatan kepada apa yang nak dicadangkan kepada DBKL. Macam Datuk kongsikan Datuk Kia tadi, kita terutama yang kita sering bincangkan Datuk Kia, ekonomi peniaga Melayu, kita tidak menguasai ekonomi sekarang ni, dan ekonomi tak, kesihatan tak, politik pun kita tak kuasai. Tapi hakikatnya kita berada di bumi yang mana yang patutnya kita punya, yang dulunya kita diberi nama Tanah Melayu dan sekarang ada Malaysia tu. Masih kita ketinggalan. Memang kita terlalu ketinggalan. Sebab itulah training seperti ini perlu diadakan untuk memberi keyakinan kepada peniaga kita. Kalau kita tengok okeylah kita kata kita tak boleh nak katakan peniaga kita tidak pandai. Tetapi saya lebih merasakan peniaga kita tidak diberi peluang ataupun tidak mendapat peluang yang terbaik. Bersaing di kota yang besar dengan rakan-rakan bangsa yang lain, rakan-rakan kita bangsa lain, itu satu cabaran yang besar. Bagaimana Datuk boleh serap untuk bersaing bersama dengan mereka ni, dan bagaimana mungkin masyarakat Bumi Putra ni dalam perniagaan untuk bersaing. Jadi itulah satu benda yang perlu kita sedar lah, bahawa kita khawatir benda-benda ni dikontrol oleh bangsa asing. Memang jelas kalau kita pergi ke sana, majoriti yang berniaga adalah orang luar. Kalau dalam Bukit Bintang tu kita tengok perkhidmatan urut kaki pun gerai mereka dan gerai kaki lima orang itu pun dah berbeza kan. Betul. Jadi benda tu orang kata satu benda yang orang kata risiko sebenarnya. Betul. Dan kalau kita rasa seorang-seorang katakan orang yang pandai urut kaki nak pergi letak kursi kat situ, memang kena tendang. Ya, betul. Jadi tak boleh. Jadi mungkin untuk ini bercerita mengikut apa yang kita cerita tadi, persaingan whatever. Jadi mungkin kita perlu ada support group
yang bersungguh-sungguh hendak membantu. Betul. Kerana kalau kita lihat masyarakat Cina, yang perlu kita belajar juga caranya, kita lihat mereka begitu membantu. All out dia membantu. Kenapa Dato' memilih food court tu dekat UM? Kenapa? Pokok mengikut saya lah, pengalaman perniagaan saya ada buat perniagaan berbagai lah di bawah Feather Media Group, daripada segi makanan, kilang, construction, landscaping, kilang batu-bata, kilang kuih. Saya ingat makanan ni adalah satu benda yang tak ada merosot. Dia tak macam perniagaan lain. Perniagaan lain dia ikut musim, kalau ekonomi merosot dia akan jadi jatuh. Tapi makanan ni satu benda yang kata keperluan harian. Dia perlu makan tu. Tak Perlu. ada orang tak perlu makan. Tambah jadi- macam Lee ni tengok. Jadi jatuh makan tak makan. Makan tak boleh stop. Jadi kaedah yang kita buat, kita target, iaitu orang yang pendapatan sederhana. Sebab golongan ini ialah orang yang paling banyak customer. Itu yang target kita. Jadi kita tak perlu buat satu food court yang dalam aircon, yang tak selesa, yang tak kemampuan untuk student. Tapi di tempat yang kita buat ni adalah tempat yang berkonsep sederhana. Jadi semua orang boleh makan dengan berbagai-bagai. Orang luar pun boleh Dato'. Orang luar pun boleh. Oh, ni terbuka. Terbuka. Jadi ni kita bukan buat di dalam kolej, kita buat di luar kolej, tapi di kawasan Universiti Melaya. Jadi dengan kemudahan-kemudahan yang ada, Malaysia Photostate, tempat IT, jadi kemudahan student tu tak perlu pergi ke luar lagi. Tak perlu pergi ke bangsa, tak perlu pergi ni. Jadi banyak risiko kalau di luar sana lah, menyebabkan kemalangan. Jadi kalau ada di dalam Universiti Melaya dah kelengkapan, dari student tak perlu dah pergi Sebelum ni keluar. tidak ada ke tu? Sebelum ni ada, tetapi hanya di bahagian dalam kolej saja. Dan kurang menarik tu untuk pelajar-pelajar UM. Ya, Itu yang mereka keluar mencari makanan-makanan. Ya, tak sesuai pada diri dia. Dan satu lagi kita ada pemanggil di talian bersama dengan Cik Kumar. Cik Kumar, selamat tengah hari. Ya. Ya. Ini satu benda yang kita tidak mahu peniaga kita apa ni kata orang mengikuti. Pasal peniaga ni kadang-kadang masa kecilnya okeylah, tapi kadang-kadang bila dah besar dia dengan macam ada charge tertentu yang dia charge, dia ikut suka je tu. Ya, Jadi betul. mungkin juga ini boleh diterapkan kepada peniaga-peniaga muda ini supaya berniaga dengan etika. Ya, betul. Pasal kadang-kadang dia kalau tidak etika, maknanya ambil ayam tak sembelih pun tak apa-apa. Bukan, rasanya pun lebih kurang sama. Pelanggan tak tahu. Pelanggan pun bukannya tahu. Ya. Dan pelanggan pun bayar. Jadi apa bezanya? Jadi kalau selagi value sistem itu tidak terbenam dalam diri, maka apa jenis penipuan pun tidak apa. Jadi mungkin juga salah satu elemen itu yang kita perlu bincang ataupun perlu berkongsi dengan para pengusaha ini adalah mereka perlu mencari keberkatan, menjadi warga negara yang baik. Maknanya kehidupan dia ke arah bukan nak menipu. Kalau dia jumpa duit, bukan duit dia tak ambil. Atau seolah-olah bawa nila lah tu. Bawa nila letak dalam susu yang kita ada, dia tentu jadi biru. Betul. Jadi mungkin itu satu benda yang kita boleh bincang juga Dato'. Ya, saya. Datuk, sebab pasal etika, macam Datuk kongsikan tadi, Datuk bukan saja handle ataupun menguruskan satu bentuk perniagaan, pelbagai bentuk perniagaan ni, Datuk. Mungkin ada antara pegangan yang perlu kita ada untuk kadang-kadang orang nak pegang satu, nak macam Tok Ki cakap, buah pisang pun kadang gagal ketika nak menguruskan firma-firma yang besar ni tu. Dia sebenarnya apa yang kami handle di dalam bawah satu grup Feather Holding ni mempunyai 10 perniagaan yang berbeza. Apa yang kami buat, kita ada satu asas lah. Asasnya maknanya prinsip iaitu kita perniagaan kita is pemakanan. Sebab pemakanan adalah satu bisnes yang utama syarikat Feather Holding. Berkaitan dengan pemakanan itu. Pemakanan. Okey. Contoh pemakanan macam kita supply kepada institusi government lah, kerajaan, swasta dengan institusi pengajian tinggi lah. Sebab fikir ini satu benda perniagaan yang orang kata boleh bercambah. Tak kurang itu. Tak kurang. Bertambah ada, kurang tak ada. Dia seperti macam property. Jadi perniagaan yang selalu kita kata jangka panjang kan, kita pilih. Contoh kita buat kilang plastik. Kilang plastik perlu orang pakai botol ke apa, orang buang. Buang nanti dia orang order lagi dengan kita. Jadi benda-benda yang kita buat, orang kata perniagaan tu boleh tahan sampai bila-bila. Tapi tiap-tiap tahun kita fokus. Okey, kalau tahun ni ekonomi kilang merosot, okey, kita ambil perniagaan lain untuk kita invest untuk tahun itu.
Tetapi yang makanan tu tak tinggal. Tetap ada maintain. Tapi benda tu kita makin luas. Sebab makanan ni kita beza dia lain. Contoh macam Datuk kata ayam tadi lah. Ayam tu macam mana pun hotel punya ayam ke apartment punya ayam ke, itulah ayam dia. Tapi harga dia berbeza. Kalau dekat pasar malam, harga dia lebih kurang belas-belas ringgit. Tapi kalau kita masuk hotel, mungkin satu ketul RM30. Jadi kita main benda tu sebenarnya pusing-pusing di situ juga. Jadi ayam ni dah boleh berbagaikan untuk bisnes. Macam mineral water tu dekat kedai lain, dekat hotel lain, dekat kapal terbang Sarawak lain. Airnya sama. Jadi itulah contohlah perniagaan yang orang kata okey, peringkat bawah macam ni, tengah macam ni. Tapi is basic dah itu je. Baik. Okey, kita ada Encik Azman di talian. Assalamualaikum. Silakan Encik Azman. Ya tuan. Ya tuan. Baik. Datuk Syarifuddin. Orang lama. Orang lama tapi muda lagi. Okey. Terima kasih. Ya. Dia Datuk ni dia dah lepas tahap tu sebenarnya. Dia tahap dia kena berbantu pula. Ya. Kadang-kadang peluang tu ada tau. Kita tak sikap. Ya. Banyak tempat kita pakai sikap lah. Sebab saya arwah mak dia ni dah ada. Saya pun seronok ni ada. Ya. Memang seronok lah. Orang kata keuntungan tu ada, penat pun ada. Ya. Tapi kadang-kadang kita ni lagi mungkin. Betul. Itu yang kita bincang tadi. Maknanya kita kena terapkan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai murni kan? Ya. Ya, betul. Betul. Ya. 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 Betul. Betul. Tak apa lagi yang mengharap attitude apa Datuk pakai, tapi ini merupakan satu cabaran juga. Dan kita doakan ianya berjaya dan mencapai matlamat kita, tapi perancangan harus dibuatlah. Tapi apa pandangan Datuk tentang Encik Azman katakan tadi? Memang kita sering kali dengar kalau orang Melayu tu sebelah goreng pisang, besok tak nampak dah gerai goreng pisang dia. Macam-macam itu ada. tak ada lalui, tapi mungkin pasal Datuk kita berniaga di tahap lain. Dia tidak ada dia pembekalan kan, mungkin tidak timbul isu tuju menuju. Sikap tu bagaimana pandangan untuk sikap orang Melayu yang bersaing secara tidak sihat? Sebenarnya saingan tu sebenarnya tak ada masalah sebenarnya. Sebab macam saya kata tadi, tiap-tiap orang ada kemahiran dia masing-masing. Itu adalah aset dia orang lah. Jadi benda tu tak ada masalah. Macam kata dia goreng pisang. Itu pisang dia dengan pisang orang tu adalah berbeza. Seharusnya begitulah. Yes, betul. Jadi sebenarnya kalau ikut formula sekarang ni di KL ni lah kalau orang jual goreng pisang, biar tu orang jual goreng pisang dengan seorang. Betul. Biarlah 10 orang. Betul. Sebab apa? Apabila dia kelompok 10 orang semua datang kat situ. Dia akan datang. Dia tahu inilah kawasan ini goreng pisang, Selangor, goreng pisang, ini Perak, sekali macam-macam ada dengan cili, dengan kinjal. Betul. Ini kawasan dia. Yes. Jadi dia orang pergi. Itu sebenarnya konsep Cina. Yes, itu patut dipakai. Kita nak niaga seorang-seorang. Orang kita tak bagi. Jadi itu sebenarnya yang paling bagus. Contohlah kita tengok kalau barang elektronik, pergi pasar Budu. Barang peringkat tahu pasal Budu. Pusat. Apa ni, komputer dekat Loyat. Jadi itu yang patutnya kita organize. Supaya juga jangan kita buat food court di Museum Melayu tu. Sebab apa? Kita tak buka kedai. Kita tak buka restoran. Sebab itu ada satu pilihan. Tapi kalau kita buat food court, macam-macam ada. Tapi agak itu Datuk kena buat ni lah, syarat lah. Kena ajar daripada muda-muda dia orang ni, you tak boleh pergi berbomo. Tak kena macam tu agaknya. Pasal kalau tidak, dia lama-lama dia terpengaruh dengan kawan dia. Inilah orang sebelah tu jeling kat kau tadi, kau tak nampak ke? Budaya yang diterapkan. Kena awal-awal lagi dikikis, dipangkah dalam diri kita. Kena tak sempok tu. Bomo diharamkan.
Dan betul, itu satu yang menarik sebenarnya formula yang Datuk kongsikan tadi ya. Kalau kita tengok lawyat tu berapa banyak kemenyan kita nak tanam dekat keliling tu kalau semua jual handphone kan. Dan juga mungkin juga satu formula yang perlu dilihat macam yang dilakukan oleh kawan-kawan kita orang Cina. Kita tengok je dia kadang-kadang dia beli barang secara pukal. Ya, betul. Kita kalau 10 goreng pisang, 10 kereta nak kena pergi ke Pasar Borong. Semua pergi Semua pergi pasar masing-masing. Yeah. 10 semua beli pisang masing-masing. Kalau dia beli share, dia beli satu bakul, ni dia beli 2 kilo. Harga beza sangat. Kalau sebenarnya kadang timun kalau beli di Pasar Borong ada yang 20 sen pada sekilo. Dia bukannya itu kalau beli sendiri dah RM1 lebih kadang-kadang. Jadi ini beza ni banyak. Tapi kita kadang-kadang kita gagal untuk melihat kebaikan. Kita memilih untuk mencari keburukan. Betul. Datuk, bukan macam Tok K kongsikan tadi, bukan saja masyarakat Cina ya. Sekarang kita lihat golongan masyarakat di selatan Thailand juga ada kesatuan mereka. Dan terbaru kalau kita lihat dekat Kuala Lumpur ni, masyarakat daripada Timur Tengah juga sudah mula ada kesatuan untuk berniaga di Kuala Lumpur. Lama-lama kalau dulu masyarakat Cina, sekarang dah ada pelbagai masyarakat. Akhirnya kita makin lama kita gelam industri Bumi Putra tu sendiri. Macam mana? Betul. Apa yang perlu kita buat, kita ikut sekali cara ombak tu lah. Macam sekarang macam dia kata orang asing masuk sini secara kelompok, tapi dia masuk secara sah. Sah no problem. Supaya apabila kita punya Bumi Putra pun boleh pergi negara diorang juga. Tapi secara sah. Tapi kerajaan Malaysia sekarang memang buat cara macam tu. Baru-baru ni diorang balik ke London, buat produk kita di sana. Jadi sana pun dah ada kawasan Melayu. Kalau kita pergi sana, tak makan pun senang, kita nak tidur pun ada kawasan Melayu, makan halal pun ada, nak canai, burger, sate, semua dah ada. Jadi kalau konsep macam ni, saya rasa no problem. Jadi kita ikut berkelompok dan bersama. Ya, betul. Itu kita kena mula terapkan tu. Yalah, mula terapkan lah. Maknanya daripada sekolah lagi lah. Sedang elok lah tu apa yang dilakukan tu. Baik Datuk, Tok K, kita akan berehat seketika untuk ambil laluan kepada Berita 24. Ada pemanggil yang bersedia di talian, tapi kita akan ambil selepas ini. Anda boleh terus hubungi talian kami 0326927939. Klinik Kepegunaan kembali selepas ini. Sebanyak klinik kepegunaan di Belaman Radio 24 bersiaran, kami sini telah mencapai pendengar lebih 500,000 orang. Dengarkan Bernama Radio 24 di Lembah Kelang 93.9 FM dan Johor 107.5 FM. Berita pantas, info berterusan.